Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Afiz Azaman dalam Awani Pagi. Ini adalah segmen realiti rakyat di mana kalau kita saksikan penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama untuk menghadapinya. Dan sebenarnya anda tidak berkeseorangan dalam menghadapi waktu getir ini kerana kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi kami di Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat untuk anda menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Jadi kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Dan segmen realiti rakyat hari ini, Khamis di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, untuk sesi pertama kita akan bersama dengan salah seorang wakil rakyat di Sabah. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan secara ulasan sedikit ataupun secara ringkas mengenai kawasan yang kita akan dekati pada hari ini, iaitu di Sindumin, Sabah, di mana ia terletak berhampiran antara sempadan negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan ia merupakan satu pekan yang terletak di Teluk Brunei. Kita akan bersama dengan wakil rakyatnya, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob, yang juga merupakan Menteri Pendidikan dan Inovasi Sabah. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, kita nak teruskan kepada soalan ataupun perbincangan kita. Kita akan pergi kepada di peringkat Sindumin terlebih dahulu sebelum kita pergi ke peringkat Sabah secara totalnya. Di peringkat Sindumin, berapa ramai penduduk di sana, dan kebanyakan mereka ni terdiri daripada golongan B40, M40 ataupun T20, dan apa sumber ekonomi di Sindumin itu? Ya, di Sindumin ini penduduk sekitar lebih kurang 40,000 orang, yang rata-rata kebanyakannya ialah dibahagi ke beberapa kelompok, iaitu yang pertama daripada golongan petani nelayan, kemudian pekerja-pekerja kilang. Kita ada dua kilang sana yang besar, iaitu kilang baja yuria dan juga Taboforest Industry, dan kemudian juga para pegawai kerajaan yang ada di Sepitang. Ya. Baik Datuk, kalau kita lihat juga apa agaknya isu utama ketika perintah kawalan pergerakan ini, mungkin ada keluh kesah mereka yang dinyatakan kepada Datuk sendiri. Ya, kita memang perkara ini perkara yang tidak pernah diduga oleh sesiapa kerana mereka terpaksa berkurung di rumah. Jadi ini sebagai satu perubahan budaya yang sangat mencabar. Terutama sekali bagi mereka-mereka yang sering ke sana kemari, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tiba-tiba berkurung di rumah. Dan sudah tentu menjejaskan pergerakan dan juga cara mencari nafkah. Terutama sekali yang mencari nafkah harian melalui penjualan hasil pertanian di pasar-pasar tamu. Kalau di Sabah kita ada tamu dan ataupun pasar malam. Kemudian juga para peniaga-peniaga kecil di gerai-gerai dan sebagainya. Jadi ini menjejaskan pergerakan mereka dan juga pendapatan mereka. Begitu juga dengan nelayan-nelayan, walaupun sudah dibenarkan ke laut, tetapi juga cara penjualan juga berubah. Kebanyakan sekarang ini mereka terpaksa akur dengan penjualan menggunakan online ataupun penghantaran secara rider ataupun orang-orang tertentu. Jadi ini satu perubahan yang amat ketara bagi mereka. Datuk, dalam masa yang sama juga kita nak melihat adakah bantuan seperti pakej rancangan ekonomi bantuan prihatin yang dinyatakan oleh Kerajaan Persekutuan, adakah telah sampai, dan bantuan-bantuan daripada Kerajaan Negeri Sabah sendiri adakah telah pun sampai ke penduduk di kawasan Datuk? Tiada lagi golongan-golongan yang terpinggir daripada menerima bantuan? Dan kalau kita tengok bantuan itu pula, adakah bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri ini mencukupi? Sebab kita sekarang ni tempoh PKP itu kita lanjutkan sehingga 28 April ini kan. Bantuan-bantuan tersebut adakah ketahanannya macam mana Datuk? Adakah kita boleh harungi bersama-sama ataupun sebenarnya pada hemat Datuk perlukan lagi bantuan-bantuan tersebut diberikan secara berkala kepada penduduk di kawasan Datuk? Macam mana?
Ya, sepatutnya rakyat Malaysia seluruhannya dan juga di Sabah sebenarnya bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri kepada rakyat. Kerana kerajaan kita merupakan dalam keadaan sebegini cukup prihatin. Berbanding dengan negara jiran kita di Indonesia, di Filipina dan sebagainya, ini kita jauh berbeza dan telah pun dikeluarkan juga kenyataan dalam surat khabar, dalam Facebook, dalam video bahawa salah satu cara pengurusan masa darurat begini adalah yang terbaik di dunia. Jadi dari segi bantuan kepada rakyat untuk kerajaan negeri sebagai wakil rakyat, kita telah sampaikan bantuan. Yang pertama sekali, bantuan makanan kepada setiap rumah atau setiap keluarga. Terutama sekali kepada mereka yang amat memerlukan di luar-luar bandar di sana. Itu menjadi keutamaan kepada kita. Kemudian dari segi bantuan keuangan, bantuan yang lain-lain juga telah pun diatur dan telah sampai. Sama ada daripada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Ini merupakan satu mengurangkan beban kepada rakyat. Dan kita melihat selepas ini memang ada tekanan ataupun kesukaran-kesukaran oleh rakyat. Apa yang penting bantuan pada masa ini. Tetapi saya melihat bantuan ini tidak boleh begitu lama, dia merupakan one-off sahaja. Apa yang penting selepas ini ialah bagaimana kerajaan merangsang, memberi peluang kepada rakyat, kepada peniaga, kepada usahawan kecil, kepada nelayan, petani, supaya mereka dibantu untuk mereka bekerja sendiri, untuk mereka menyana pendapatan sendiri. Kalau kita terus-terus memberi bantuan kepada rakyat, saya anggap itu tidak boleh mapan, tidak boleh sustain, dikatakan begitu. Ya. Datuk, saya suka apa yang Datuk katakan tadi, dari segi bantuan tu dia hanyalah bersifat sementara. Jika tempoh PKP ini dilanjutkan dan sebagainya, maka rakyat itu sendiri harus berusaha dengan adanya pakej rangsangan dan sebagainya. Dan kalau kita nak tengok kepada mungkin banyak sektor-sektor seperti sektor perusahaan mikro, ada PKS yang mungkin terjejas dengan PKP ini. Jadi kita nak tahu berapa ramai agaknya yang tidak dapat bekerja dan mereka yang hilang pendapatan. Kata Datuk tadi, ada yang hilang pendapatan, mungkin ada yang mereka sebelum ini bergaji setiap hari. Jika mereka keluar ataupun jika mereka menjual barangan mereka, mereka dapat gaji. Semestinya waktu PKP ini mereka tidak boleh lagi bergerak seperti biasa. Bagaimana agaknya pengamatan Datuk melihat kepada di kawasan Adun Datuk sendiri? Ya, di kawasan saya, kerajaan negeri telah membuat keputusan bahawa selepas ini kerajaan negeri telah meluluskan pinjaman-pinjaman mikrokredit untuk peniaga-peniaga kecil seperti penjajah yang bergerai ataupun penjual-penjual di pasar-pasar malam tamu. Yang pastinya pada masa ini pendapatan mereka terjejas dan sudah tentu simpanan mereka juga akan digunakan untuk menyara hidup walaupun ada bantuan kerajaan. Tetapi saya yakin selepas habis PKP ini, mereka ada kesukaran, iaitu maknanya duit simpanan sudah habis dan untuk memulakan semula perniagaan itu agak sukar. Sebab itu kerajaan negeri telah pun memberi package pinjaman-pinjaman mikrokredit atau mudah kepada rakyat yang memerlukan supaya mereka cepat memulakan perniagaan mereka selepas ini nanti. Bilangannya begitu ramai, saya tidak ada data di sini, tapi dalam puluhan ribu orang kalau di negeri Sabah. Ya. Baik Datuk, kalau kita dapat saksikan pada ketika ini lebih banyak negara dijangka akan mula membuka ekonomi mereka secara berperingkat pada Mei. Namun ini mungkin Datuk sebagai MP boleh nasihatkan pembukaan sektor manakah yang penting di kawasan ataupun sektor perniagaan mereka, dan kalau tak buka penuh pun buka macam mana agaknya yang Datuk ingin sarankan? Ya, bukan MP lah, saya sebagai ahli luar dagangan negeri di kawasan. Saya ingat apa yang penting ialah bahawa bagi pegawai kerajaan tidak ada masalah, mereka ada gaji dan terus bekerja selepas itu. Tapi yang penting ialah pada mereka yang menjana pendapatan daripada hasil, contohnya pertanian, perikanan ataupun peniaga-peniaga kecil. Ini harus cepat diaktifkan supaya mereka tidak begitu bergantung dan mengurangkan tekanan kepada mereka. Dan ini kita cergaskan. Dan saya yakin melalui pakej-pakej rancangan ekonomi, contohnya projek pembangunan juga disegerakan. Mana yang terbantut selama ini supaya wang daripada kerajaan persekutuan lagi turun ke bawah segera dibagi kepada kontraktor-kontraktor kecil kelas F, kelas ataupun kelas G1, G2, G3 supaya dengan pelaksanaan projek ini ada cash flow di kawasan setempat. Jadi cash flow ini dibayar kepada gaji pekerja, kepada kontraktor supaya mereka boleh berbelanja, dan ini merangsang mengaktifkan ekonomi di kawasan-kawasan tersebut.
Saya ingat bukan satu tempat, ya, keseluruhan kawasan, terutama sekali di luar bandar. Ya. Datuk, dalam masa yang sama juga kita nak lihat kepada proses pembelajaran seperti yang kerajaan sarankan, proses pembelajaran itu perlu dilakukan di atas talian. Tapi dalam masa yang sama juga ada keluhan-keluhan yang berlaku bahawa bukan sahaja daripada ibu bapa, pelajar, malah guru sendiri menyatakan bahawa internet itu rangkaian internet itu agak berkurangan, dan mungkin Datuk juga melihat kepada perkara ini di kawasan Datuk sendiri, pelajar-pelajar yang kita tahu sekarang ni walaupun SPM itu dilanjutkan kepada tahun 2021 dalam suku tahun pertama, tapi bagi mereka perlu juga menghadapi perkara ini. Mungkin Datuk melihat juga kepada pelajar-pelajar yang terkesan, Datuk? Ya, sebagai ahli di Undangan Negeri di kawasan Senumbin dan juga Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah yang bertanggungjawab terhadap pendidikan di Sabah, Kerajaan Negeri Sabah amat prihatin tentang proses pembelajaran anak-anak Sabah yang sekitar 500,000 orang di seluruh Sabah pada masa ini. Jadi Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah, saya sendiri bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri, kita bekerja rapat berusaha bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah pembelajaran masa PKP ini. Jadi saya ingin terima kasih kepada guru-guru, kepada ibu bapa, kepada murid-murid juga yang telah pun mengikuti program ini. Dan juga kita bekerjasama dengan dari segi perancangan ini dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, yang mana Jabatan Pendidikan Negeri telah pun mengukuhkan satu jawatankuasa task force di peringkat jabatan bersama-sama dengan pegawai-pegawai pendidikan daerah untuk merancang bagaimana cara menyelesaikan masalah pembelajaran. Dan memang juga ada di dokumen standard kurikulum dan juga pentafsiran oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, itu garis-garis panduan. Jadi pembelajaran ini kita sudah buat laksanakan. Pada masa ini ada, kalau kita lihat, RTM, Astro, Unify TV sudah ada dalam siaran dalam televisyen. Kemudian dari segi home based learning oleh guru-guru, baik di tahun 1 hingga 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 6, sama ada melalui aplikasi handphone ataupun komputer PC, dengan WhatsApp, dengan Telegram, dan juga ada Google Classroom, ada EduWeb TV, ada Cikgu Tube, Code Quizit dan lain-lain. Ini semua telah pun diatur oleh guru-guru. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun ada pelantar pembelajaran digital yang di Sabah ini telah pun diberi 45,545 ID untuk guru dan 545,000 ID untuk murid mengikuti pembelajaran ini. Tapi memang ada cabaran-cabarannya. Kalau saya boleh huraikan apakah cabaran yang dihadapi. Ini bagi kalau melalui online, memang kita senang melalui ada internet, ada TV, siaran TV, ada handphone, ada personal komputer. Tetapi kita tahu juga di Sabah ini bahawa coverage untuk internet begitu rendah, terutama sekali di kawasan luar bandar. Inilah cabaran yang utama. Di mana kalau kita lihat juga dari survei yang dilakukan oleh Jabatan Pendidikan bahawa murid seluruhan negeri Sabah, murid yang ada handphone dan akses data cuma 47%. Kemudian yang murid yang ada komputer atau PC dengan akses internet cuma 15%. Dan yang tiada internet, tiada komputer 52%. Artinya boleh dikatakan majority, lebih separuh daripada pelajar-pelajar di Sabah ini berada di luar bandar, tidak ada akses internet. Jadi bagi mereka yang ada akses internet, mereka boleh mengikuti siaran itu. Tapi Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kementerian telah pun berusaha untuk meneruskan pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang tidak ada internet, yaitu di kawasan pedalaman, di ulu-ulu kampung, melalui pengangkutan melalui sungai, di pulau-pulau, kita tidak ada akses internet. Dan ini telah pun diteruskan pembelajaran melalui kaedah biasa, yaitu pembelajaran di rumah menggunakan buku teks, menggunakan buku kerja, menggunakan buku ulang kaji, menggunakan buku aktiviti ataupun projek-projek yang murid-murid ini buat di sekolah. Namun demikian, memang cabarannya juga cukup tinggi, yaitu di mana
bukan saja di kawasan luar bandar, tapi di bandar keseluruhannya. Kalau saya boleh huraikan sedikit, masalah yang kita hadapi ialah bahwa perubahan PKP ini, di mana pembelajaran di rumah ini sebelum ini tidak pernah dibuat. Ada dibuat tapi tidak ditekankan. Ya, jadi ia merupakan satu cultural shock, bukan saja kepada guru, tapi juga kepada ibu bapa dan juga murid. Yang mana ibu bapa tidak bersedia, murid-murid juga tidak bersedia, dan juga setengah guru tidak bersedia. Ini menjadi masalah. Dan walaupun kita gunakan dengan peralatan handphone ataupun PC, tapi kita perlu ada kepintaran penggunaan alat ini. Yang sebelum ini kita belajar di sekolah, alat ini cuma digunakan sebagai bahan komunikasi ataupun menghantar gambar ataupun sebagai hiburan. Tapi apabila ditumpukan untuk pelajaran, ia semakin mencabar. Jadi inilah budaya yang perlu diambil kira. Datuk, Kemudian Datuk, apa yang Datuk katakan tadi, kalau kita teliti semula apa yang Datuk katakan tadi, pembelajaran di atas talian dan sebagainya, ini memerlukan jaringan internet yang memuaskan. Jadi kalau kita dapat saksikan bagaimana agaknya inisiatif daripada Kerajaan Negeri Sabah sendiri untuk meningkatkan jaringan internet, terutama di kawasan pedalaman, apa inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sabah sendiri? Ya, di bawah saya juga sebagai Menteri bertanggungjawab di Sabah untuk memastikan bahawa jaringan atau rangkaian internet di Sabah ini ditingkatkan. Kita memang telah pun bermasyarakat dengan Kementerian Multimedia, Komunikasi dan Multimedia di beberapa kali dan melalui MC, yaitu di bawah program yang dipanggil NFCP, National Popularization and Connectivity Plan, yang dimulakan pada tahun sudah dan dijangka berakhir tahun 2023 selama 5 tahun. Dan telah pun kita gariskan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah talian internet ataupun coverage di negeri Sabah. Sama ada melalui fiber optik ataupun melalui talian wireless. Dan telah pun kita rancang dan kita kena pasang fiber optik yang banyak dan juga menara-menara menghubung, terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar yang tidak ada akses talian secara fiber optik. Ini telah pun dirancang. Dan rancangan kita harap selesai dalam tahun 2023, dan kita juga merancang bahawa negeri Sabah akan menjadi negeri digital sepenuhnya pada menjelang tahun 2024 ataupun 2025. Jadi ini kita harap. Dan saya minta rakan-rakan di Semenanjung, khususnya Kementerian Komunikasi dan Multimedia, faham tentang kekangan yang ada di negeri Sabah ini. Saya ingat sama juga macam negeri Sarawak. Kita negeri yang besar, kita mempunyai perhubungan yang kurang baik, kita mempunyai kawasan yang bergunung ganang, yang sukar ditembusi oleh wireless ataupun sistem radio yang ada di pedalaman. Jadi ini semua kena ambil kira untuk menyelesaikan. Saya prihatin dan tahu masalah ini, sebab itu kita perjuangkan supaya isu internet coverage di Sabah ini dapat kita selesaikan secepat mungkin. Kita telah jauh ketinggalan ini sebenarnya. Ya, kita kena berlari cepat, bukan lagi berlari, tapi kita melompat bagaimana untuk menyelesaikan masalah coverage internet di Sabah ini. Baik, terima kasih Datuk Dr. Yusof Yaakob. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang juga merupakan Adun Sindumin dan juga Menteri Pendidikan dan Inovasi Sabah. Atas perkongsian sebentar tadi, banyak permasalahan dan juga banyak isu-isu yang dibangkitkan di kawasan Sindumin dan juga di kawasan Sabah secara keseluruhannya. Dan selepas ini kita akan bawakan seorang peniaga ataupun perusahaan kecil sederhana PKS untuk menceritakan ataupun untuk membangkitkan isu-isu berkaitan dengan perusahaan mereka ketika PKP ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.